Lagu hujung. Tapi apa pun kita sebenarnya nak cerita Syafiqah berkenaan tentang walaupun kerjaya dalam bidang rekaan fashion dan juga dalam bidang pembuatan pakaian ini, tetapi tidak menafikan bahawasanya kita perlu juga untuk melihat aspek-aspek kebajikan dan juga tujuan-tujuan yang murni itu perlu dilaksanakan. Inilah yang kita nak bawakan pada hari ini. Betul. Indahnya sebenarnya keluarga Malaysia tidak mengira bangsa ataupun pekerjaan. Sama-sama kita membantu mereka yang memerlukan. Jadi hari ini kita bawakan dua yang cukup segak di sebelah ni. Wah, hari ini saya ada tiga yang segap bersama dengan kita hari ini, Razman dan juga Razmi, iaitu Pereka Fashion. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Alhamdulillah. You look neat and sharp. Terima kasih bersama dengan kami pada pagi ini. Satu penghormatan untuk kami bagi anda berdua bersama dengan kami. Okey, Razman dan juga Razmi. Jadi nama anda berdua sudah pun berada dikatakan sebagai gah dalam dunia fashion. Ramai yang mengenali nama Razman dan juga Razmi. Tetapi bukan hanya bidang fashion semata-mata. Sebaliknya ada lagi satu inisiatif yang ingin dilaksanakan membantu golongan yang mungkin kurang bernasib baik. Mungkin buat permulaan boleh dikongsikan inisiatif yang dilaksanakan oleh Razman dan Razmi. Baik. Untuk permulaan kami pada permulaan PKP yang diumumkan oleh kerajaan, saya terpanggil untuk membantu sahabat-sahabat saya yang kurang upaya, maksudnya OKU, untuk mendaftar satu persatuan, iaitu Persatuan Kebajikan Insan Istimewa Jati Diri, iaitu Perjati singkatan dia, untuk membantu mengagihkan makanan sepanjang PKP itulah. Dan alhamdulillah sumbangan yang datang amat menggalakkan, kerana mungkin semua orang nak berbakti, nak menderma kepada insan-insan yang istimewa ini. So alhamdulillah kami ingin mengembangkan lagi Perjati ini supaya orang lain boleh menderma dan menderma supaya mereka ini boleh hidup dengan aman dan sejahtera. Mungkin boleh kongsikan juga apa di antara aktiviti yang telah pun dilakukan oleh Perjati sepanjang tempoh 2 tahun ini. Okey. Sepanjang tempoh 2 tahun tu, waktu PKP kan kita bermula tu, kita melaksanakan yang pertama sekali, kita adakan seminar 3 hari 2 malam di Hotel Raya Chulan. Kita bersama dengan Penjana kolaborasi dengan Penjana, bawa semualah OKU autism, kita adakan seminar macam mana kena handle dengan autism, because OKU ni dia kategori dalam autism, ada yang mental, ada yang terlantar, kita bawa semua sekali. Dan kita berkolaborasi juga dengan penanggung kita, iaitu Datin Sri Nur Hidayah, dan Ketua Bahagian Datuk Sri Setiawangsa, Datuk Sri Izzuddin Ishak. Mereka berdua ni dah banyak menolong Perjati untuk mengadakan seminar-seminar yang banyak. Ada juga seminar yang kita laksanakan di Melaka baru-baru ini, dan juga hari itu raya gathering raya. Dan insya-Allah maksudnya kita ingin memberi pendedahan kepada ibu bapa yang mempunyai anak OKU, cara penjagaan mereka. Okey. Bila kadang orang tahu itu OKU tapi nak handle dia orang tu susah. So kita bagi pendidikan macam extra care lah. Yes, extra care. Berapa ramai yang sudah mendapat manfaat daripada program Perjati ini? Dalam 173 orang tu memang kita bergile-gile. Setiap program tu kita akan bawa separuh-separuh macam tu. Selepas ini apa lagi aktiviti yang akan dilangsungkan? Sebab kita tahu ialah kedua-duanya merupakan mereka fashion yang tersohor. Jadi mungkinkah anda akan menggunakan dan juga memanfaatkan kreativiti anda dalam memberi sumbangan pada OKU ini? Macam hari OKU akan datang, so kita merancang untuk menghantar sebahagian daripada OKU ini yang terpilih untuk menggayakan fashion sebenarnya hari OKU. Wah, catwalk lah ini nanti? Wah, menarik. Itu di samping itu juga kita akan buat dana lah khas untuk mereka, untuk mendapatkan bajet untuk mereka melakukan umrah. Kalau ada rezeki kan Allah bagi, kita nak hantar mereka mengerjakan umrah. Okey, dalam bidang rekaan fashion kita sedia maklum ia juga melibatkan bisnes ia juga melibatkan perniagaan. Jadi mungkin ini tujuan murni daripada Razman dan juga Razmi untuk menginfakkan sedikit rezeki daripada perniagaan itu bagi membantu golongan yang memerlukan. Jadi apakah tujuan di sebalik walaupun berniaga dan juga menjalankan perniagaan fashion ini, tetapi di sebaliknya itu rezeki itu turut dikongsi bersama yang kurang bernasib baik. Betul. Ini adalah projek kemasyarakatan yang kita jalankan sekarang. Kita bukan saja menyumbang sedikit, tetapi kita juga membawa kawan-kawan yang ada di keliling kita untuk bersama-sama kita membantu masyarakat. Maksudnya golongan OKU. Alhamdulillah. Setelah terlibat dalam kerja-kerja kebajikan ni, apa permasalahan yang mungkin nampak ataupun yang dilihat
mungkin yang perlu diberitahu kepada pihak kerajaan ini sebenarnya yang betul-betul diperlukan, bukan saja macam sekarang kita tahu kerajaan begitu prihatin, banyak bantuan dan juga inisiatif yang diberikan, tapi mungkin ada perkara yang terlepas pandang. Betul. Yang pertama sekali, kalau saya lihat suasana sekarang, kita ada sediakan parking untuk OKU. Untuk kemudahan OKU, tapi kebanyakan parking tu ada kon dan tutup. Oh. Lepas tu keduanya banyak fasilitis yang sepatutnya OKU gunakan, digunakan orang lain. Dia ambil kesempatan lah. Dan kalau boleh kita nak semua golongan OKU ni didapatkan peluang pekerjaan. Peluang pekerjaan yang boleh menjana pendapatan. Ada antara yang menerima manfaat pejabat itu berminat dalam rekaan fashion? Dalam rekaan fashion, bermula yang pertama kita tubuhkan OKU ni adalah salah seorang anggotanya adalah pelajar dan juga staf Razman Razmi. Dari situ saya timbulkan kata macam rasa tersentuh hati waktu PKP kan tidak dapat membuat apa-apa. So saya mengajak saudara pengurusi kita lah, saya nanti ada saudara pengurusi, saudara Razli, Rozali dia tidak ada tangan, tak ada kaki, tak ada. Tapi dia boleh memotong baju. Boleh memotong baju. Tangan tak ada, kaki tak ada. Tangan dia tak ada dan kaki dia sebelah tak ada, tapi dia boleh memotong baju Melayu dengan cantik. Dia. Okey, itu cukup menarik sebenarnya. Jadi sepanjang tempoh 2 tahun ni mungkin boleh kongsikan apa dia antara cabaran untuk menyantuni golongan ini? Okey. Pada permulaan memang agak sukar sebab OKU dia ada satu perasaan yang rendah diri, low confidence, sensitif. Jadi cara pendekatan saya akan bergurau dengan diorang, kadang-kadang sampai mencarut bagi dia selesa. Dia nak bagi dia loose kan? Bagi dia loose sikit, bila dia dah selesa dan dia akan bercakap dan akan memberitahu apa keperluan diorang. Selain daripada tugas-tugas dan juga perkara-perkara yang bersifat kepada masyarakat dilakukan oleh Razman dan juga Razmi, untuk perkembangan karier dan juga perniagaan Razman dan juga Razmi sendiri sekarang ni bagaimana? Contoh sebagai pereka baju, so kita banyak bergaul dengan artis, influencer, business person. So saya mendapat banyak sumbangan daripada Nilofa, iaitu daripada Persatuan Yayasan Kasih Nilofa. Yayasan Nilofa banyakkan beri sumbangan kepada pihak kita. Haji Syuib, Wawa Zaina dan ramai lagi yang datang memberikan sumbangan, tapi mereka tidak mahu diwawarkan sedekah mereka begitu. So mereka melakukan dalam diam-diam. So saya sangat terharulah. Kebanyakan artis-artis ni mereka kadang-kadang sibuk kan, tapi mereka memberikan satu peluang masa tu datang sendiri, berjumpa, bergaul, mendengar rintihan masalah OKU ni. Kerana OKU ni ada yang terlantar di rumah, tidak boleh bangun, ada kategori yang mental problem. So cara kita nak handle, nak berinteraksi kadang-kadang memerlukan kesabaran yang tinggi. Betul. Sebab tu bila kita kata mengenai bantuan tu, dia bukan bantuan dari segi monetary saja, dari segi duit, tapi mungkin dari segi sokongan mental juga diperlukan. Kasih sayang, bantuan kasih sayang, nak bercakap, mungkin dia nak teman sembang je pun. Mereka-mereka ni. Okey, saya nak sambung kembali apa yang soalan Ismail tadi, perkembangan kerjaya. Kita dah nak menghampiri penghujung tahun 2022 ni. Kita nak tanya jugalah mengenai peredaran fashion sekarang. Apa jangkaan untuk fashion 2023? Kita nak tahu juga up to date ni. Okey, rekaan kita motor klasik, suit, dan kita akan upgrade lagi kita punya design tu dengan cara enhance kan, dengan cara kita melihat pasaran luar. Bila kita sebagai designer, kita juga kena melihat pasaran luar supaya kita boleh bersaing dengan masyarakat di luar sana. Cuma ramai tanya sekarang ni antara pemilik brand dan juga pereka fashion, ramai yang terkeliru. Mungkin pemilik perniagaan ataupun jenama itu dia hanya menggunakan namanya sahaja, berbanding dengan pereka fashion menggunakan nama dan kepakaran sekali. Kita lihat banyak sekarang ini ready to wear sudah dihasilkan. Jadi apakah ruang dan juga peluang untuk pakaian-pakaian yang disifatkan sebagai berkualiti tinggi dihasilkan daripada rekaan fashion ini masih mempunyai masa depan dan peluang di negara kita? Okey, pertama sekali
antara Breaker Fashion dan juga pemilik brand. Breaker Fashion adalah orang yang mereka, terutama sekali dia daripada melukis, memotong dan juga menjahit. Ada kategori itu. Ada setengah tu melukis saja dan hantar kepada orang lain. Dan ada orang mempunyai modal, dia buka satu perniagaan, letak brand dia ambil daripada China ke mana-mana. So itu contoh dia. Tapi bagi kita lebih selesa custom ni. Maksudnya setiap customer yang datang kita akan study body dia dan kita akan buat khas untuk dia. Bila study body tu dia tengok kita atas bawah tau Ismail insecure tiba-tiba rasa hari ni. Okey, untuk penghujung ni saya nak tanya falsafah hidup dan juga falsafah fashion untuk kedua anda. Okey, saya dulu ya. Falsafah saya senang saja. Jangan kita terlalu mengikut trend masa kini. Kerana Razman Razmi dia forte dia adalah suit, dia akan maintain elegan dan klasik. Kalau kita terlampau mencuba, kadang-kadang tak semua orang boleh carry boleh membawa busana tersebut kan. Dan harapan saya, terima kasih kepada SPM ya menjemput saya di pagi ini. InsyaAllah saya nak mengembangkan lagi fashion ini, tapi saya nak membawa sekali okey itu naik sekali. Kadang-kadang okey ni yang kecil-kecil, tapi saya nak perbagaikan, nampakkan mereka lebih confident dalam pakaian, bentuk badan, wajah mereka. InsyaAllah. Okey. Kekurangan itu bukannya penghalang untuk kita berfashion ataupun untuk kita mencantikkan fizikal kita dan sebagainya. Mungkin daripada kedua-duanya juga untuk kita melihat Pejati ini akan terus mendapat sambutan dan juga apa harapan untuk Pejati. Okey, pertama sekali Pejati akan menganjurkan satu expo OKU yang mana kita akan membuka gerai, dia orang akan jual apa produk yang dia orang boleh buat, maksudnya daripada segi makanan, busana atau apa saja. Kita akan buat satu expo OKU pada selepas bulan 12 nanti, iaitu awal bulan 1. So kita akan war-warkanlah nanti, harap semua masyarakat Malaysia boleh menyantuni dan boleh support produk-produk dari keluaran daripada OKU ini. Semestinya kita nak menjemputlah SPM, SPM datang sekali ya, ikutan dan juga berkongsi rezeki dan juga information lah. Informasi. Okay. Terima kasih dan juga tahniah atas usaha yang dilakukan sepanjang 2 tahun ini untuk penubuhan Pejati, dan insya-Allah kita doakan yang terbaik untuk penerusan usaha-usaha yang mulia ini bersama dengan pihak-pihak terlibat. Terima kasih Razman dan juga Razmi bersama dengan kami. Teruskan kejayaan dan kecemerlangan anda dalam karier rekan fashion. Iya. Okey, kita nak berehat seketika. Selepas ini ada satu topik yang cukup menarik. Ada kaitan juga dengan kurang ini tadi. Kalau ini orang kurang payah, inilah menjadi kurang itu sempurna. Jadi jangan ke mana, kita nak berehat seketika.